Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati semua guru kanan bidang dan semua ketua panitia daerah Hilir Perak. Saya Sajali bin Muhammad Hashim, SIC Plus, Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Jadi pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang peranan pemimpin pertengahan ataupun MLT, Middle Leaders Team. Jadi tuan-tuan sebagai guru kanan bidang dan juga sebagai ketua panitia merupakan pemimpin pertengahan ataupun MLT di sekolah masing-masing. Jadi tuan-tuan, walaupun kita berada dalam keadaan PKP disebabkan oleh COVID-19 ini, kita tidak dapat bersemuka dengan ahli panitia kita, namun kita masih lagi sebenarnya boleh menjalankan tugas kita sebagai MLT melalui pendekatan-pendekatan yang sedia ada secara atas talian dan sebagainya. Dan saya fikir memang ada keperluan untuk tuan-tuan melaksanakan peranan tuan-tuan sebagai MLT disebabkan dalam keadaan PKP ini guru-guru kita ataupun ahli-ahli panitia kita menjalankan PDPR, iaitu tidak bersemuka dengan murid-murid lah, kecuali murid-murid tertentu. Jadi apabila tuan-tuan pun sedia maklum dalam keadaan sebegini kita melaksanakan PDPR mungkin ada banyak masalah atau banyak kekangan yang kita boleh bincangkan bersama-sama dan kita boleh bimbing ahli-ahli panitia kita untuk membantu mereka supaya dapat melaksanakan PDPR ini dengan lebih baik. Jadi kita gunakanlah apa-apa pendekatan yang ada buat masa ini, yang contohnya secara atas talian, Google Meet, WhatsApp dan sebagainya, asalkan kita boleh membantu membimbing ahli-ahli panitia kita. Jadi tuan-tuan, saya kongsikan sedikit pada hari ini berkenaan dengan peranan kita, peranan tuan-tuan sebagai MLT di sekolah masing-masing, dan kita boleh slide ini kita boleh sesuaikan dengan keadaan semasa di mana pada masa ini kita dalam keadaan PKP, kita menjalankan PDP secara PDPR. Kita mungkin boleh sesuaikan melalui slide-slide yang saya kongsikan ini. Baik. Baik, yang pertama kita lihat dulu apakah maksudnya tuan-tuan sebagai pembimbing instructional. Tuan-tuan sebagai MLT sebenarnya adalah merupakan pembimbing instructional. Bermaksud ada proses-proses tertentu dan ada langkah-langkah tertentu bagaimana kita nak membimbing atau membantu ahli-ahli panitia kita. Jadi di sini kita boleh lihat pembimbing instructional merupakan rakan kongsi atau rakan pembelajaran guru untuk membantu mereka meningkatkan pengajaran dan pembelajaran supaya murid menjadi lebih berjaya. Untuk melakukan ini, pembimbing perlu bekerjasama dengan guru untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang realiti semasa, mengenal pasti matlamat, memilih strategi mengajar untuk memenuhi matlamat dan memberi sokongan profesional sehingga matlamat tercapai. Jadi apa yang kita boleh faham di sini bermaksud kita, tuan-tuan sebagai MLT, kena sentiasa bersama dengan ahli panitia masing-masing. Kena sentiasa mereka dan bimbing di mana-mana bahagian yang perlu kita bimbing, yang perlu kita bantu supaya mereka dapat melaksanakan PDP berkenaan dengan lebih baik. Jadi yang seterusnya, baik. Tuan-tuan sebagai MLT,
sebenarnya ada dua fokus utama. Ya. Yang pertama ialah kualiti PDP guru, dan yang kedua ialah peningkatan akademik. Cuma pada hari ini saya nak kongsikan untuk bahagian yang pertama saja, ya, iaitu berkenaan dengan kualiti PDP guru. Bagaimana kita nak bantu guru-guru kita supaya mereka dapat meningkatkan kualiti PDP. Okey, cuma dalam keadaan sekarang kita ialah PDPR. Itu yang saya kata pada awal tadi, ada poin-poin tertentu dalam slide ini nanti yang memang berkaitan dengan PDPR. Jadi kita kena sesuaikan. Kita kena sesuaikan. Baik, di sini saya nak kongsikan juga ada satu model yang diperkenalkan oleh Jim Knight, iaitu bimbingan instruksional di sekolah. Dalam konteks PDP, ada 4 perkara penting yang boleh membantu kita meningkatkan kualiti PDP kita. Jadi yang pertama kita lihat di situ ialah pengurusan kelas. Jadi pengurusan kelas. Yang kedua ialah kandungan mata pelajaran. Yang ketiga ialah amalan pengajaran. Dan yang keempat ialah pentaksiran. Okey, ada 4 perkara yang kita perlu ambil kira bagi meningkatkan kualiti PDP. Jadi yang seterusnya kita lihat apa itu pengurusan kelas. Jadi kalau kita lihat di sini, baik, kesan emosi terhadap guru sangat tinggi ketika kelas tidak terkawal. Okey, betul? Ya, memang betul. Ramai guru baharu belum dapat menguasai seni pengurusan kelas. Sekiranya pembimbing membantu seorang guru mengawal bilik darjahnya, pembimbing tersebut telah membuat sumbangan yang besar. Jadi pembimbing itu ialah tuan-tuan. Oleh sebab itu, kebanyakan bimbingan instruksional akan bermula dengan pengurusan kelas. Okey, itu sebab bermula dengan pengurusan kelas. Jadi pengurusan kelas ni sebenarnya ada juga kita lihat dalam SKPM G2 Standard 4 dalam aspek 4.2 iaitu guru sebagai pengawal, 4.3 guru sebagai pembimbing dan juga 4.4 guru sebagai pendorong. Ini semua adalah berkaitan dengan pengurusan kelas. Jadi beberapa persoalan yang kita boleh kaitkan dengan pengurusan kelas ini, contohnya yang pertama, adakah pelajar menjalankan tugasan semasa proses PDP? Okey, macam saya sebutkan pada awal tadi, kita bukan PDP. Pada masa ini kita ialah PDPR. Ada murid-murid tertentu sahaja yang terlibat dengan PDP. Baik, adakah guru memberi komen yang positif berbanding negatif semasa kita melaksanakan PDPR? Adakah kita memberi komen terhadap respon yang diberikan oleh guru, sama ada secara online ataupun secara offline? Baik. Yang ketiga, adakah guru telah menetapkan matlamat yang jelas bagi setiap aktiviti PDP? Yang keempat, adakah guru telah menyampaikan objektif PDP dengan jelas dan murid faham? Yang keempat, adakah pelajar mempunyai peluang yang mencukupi untuk terlibat dalam PDPR? Peluang juga kita boleh bagi pada murid walaupun kita melaksanakan secara PDPR. Secara PDPR. Baik, yang seterusnya, adakah guru mengambil berat kebajikan, menghormati dan menghargai murid? Walaupun secara PDPR, kita boleh juga memberi penghargaan kepada murid sama ada secara online ataupun secara offline. Jadi yang seterusnya ialah berkenaan dengan kandungan mata pelajaran. Baik, kita lihat di situ. Sekiranya kelas guru diurus dengan baik, persoalan kedua ialah sama ada guru mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kandungan mata pelajaran tersebut. Guru perlu tahu kandungan mana yang paling penting dan mereka juga perlu tahu bagaimana untuk menerangkan kandungan itu dengan jelas. Okey. Seperti yang pertama tadi disebut tentang guru baharu. Jadi tuan-tuan sebagai MLT perlu lebih beri perhatian kepada guru-guru baharu ini sama ada dalam aspek pengurusan kelas tadi dan juga dalam aspek kandungan mata pelajaran ini. Adakah guru baharu ini mereka betul-betul faham tentang kandungan
yang ada dalam DSKP tersebut. Baik. Baik, kita tengok ada beberapa persoalan yang kita boleh kaitkan dengan kandungan mata pelajaran ini. Yang pertama, adakah guru mempunyai rancangan yang lengkap dan terperinci untuk mengajar? Adakah guru mengenal pasti soalan penting ataupun essential questions? Adakah soalan-soalan tersebut sejajar dengan DSKP? Bolehkah guru mengenal pasti konsep utama bagi subjek tersebut? Bolehkah guru menjelaskan maksud setiap standard pembelajaran yang ada? Jadi, perkara-perkara ini semestinya guru berkenaan perlu faham, perlu tahu, perlu faham dan boleh melaksanakan. Jadi, pemahaman tentang DSKP itu sangat penting. Kalau guru baru atau mungkin ada juga guru yang mengajar subjek tertentu tetapi dia bukan option dalam subjek itu juga tuan-tuan sebagai MLT perlu bantu perlu bantu juga dari segi pengetahuan dan juga pemahaman guru berkenaan dengan DSKP subjek yang tersebut. Baik, untuk kandungan mata pelajaran ini, jika kita lihat dalam SKPM G2 Standard 4 juga, dia merujuk kepada aspek 4.1 iaitu guru sebagai perancang. Jadi dokumen utama kita dalam aspek ini adalah RPH kita lah, rancangan pengajaran harian kita. Baik, yang seterusnya adalah tentang amalan pengajaran. Jika guru mempunyai pemahaman yang mendalam tentang kandungan subjek mereka dan jika mereka dapat mengurus bilik darjah mereka, soalan besar yang seterusnya ialah sama ada mereka boleh mengajar pengetahuan mereka kepada pelajar mereka dengan berkesan. Kita lihat ada beberapa persoalan yang kita boleh kaitkan dengan amalan pengajaran ini. Baik, yang pertama, adakah guru menyediakan pelajar dengan betul pada permulaan kelas? Baik, ini khusus untuk PDP. Cuma dalam keadaan sekarang kita dalam keadaan PDPR. Yang kedua, adakah guru bertanya soalan yang sesuai untuk pelbagai tahap? Dan kita faham dalam kelas kita ada pelajar yang daripada pelbagai aras, pelbagai tahap. Jadi adakah soalan-soalan yang kita ajukan itu sesuai dengan tahap murid ataupun pelajar berkenaan? Jika murid aras rendah, bagaimana tahap soalan itu? Murid aras tinggi, bagaimana aras soalan yang berkenaan? Kena sesuai dengan murid kita soalan-soalan itu. Yang ketiga, adakah guru menggunakan pembelajaran kooperatif atau aktiviti lain untuk memastikan pelibatan semua pelajar? Jadi dalam konteks ini, macam saya sebutkan tadi, tuan-tuan, yang ini mungkin ini disesuaikan untuk PDP, tetapi tidak sesuailah dengan PDPR ini kerana murid-murid kita semua berada di rumah masing-masing kecuali murid-murid yang melaksanakan PDP secara bersemuka. Untuk yang seterusnya, adakah guru memberi maklum balas yang membina dan membolehkan pelajar untuk memperbaikinya? Dalam PDP hari ini, yang kita jalankan sama secara online atau secara offline, kita boleh memberikan maklum balas, yang membina supaya murid berkenaan boleh tingkatkan lagi. Dan yang seterusnya, adakah guru menggunakan bahasa, analogi, contoh dan cerita yang memudahkan pelajar untuk belajar dan mengingati isi kandungan pelajaran? Kalau cerita yang menarik, cerita yang dekat dengan murid, cerita yang murid mudah ingat, contoh, bahasa yang mudah. Kita tengok arah murid kita, jangan guna bahasa yang terlalu tinggi untuk aras murid kita yang rendah, mereka tak akan faham. Yang seterusnya, adakah guru membuat rumusan dan kesimpulan yang jelas pada akhir PDP? Ini memang kita perlu laksana. Setiap kali PDP perlu buat penutup. Dalam penutup itu kita kena buat rumusan.
terhadap apa objektif, rumusan dan kesimpulan. Apa objektif kita pada awal PDP tadi. Itu kita memang perlu laksanakan walaupun kita melaksanakan secara PDPR. Okey. Dan untuk amalan pengajaran ini ada juga di dalam SKPM G2 Standard 4 dalam aspek 4.6 iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Macam mana kita nak aktifkan murid-murid kita. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir ialah pentaksiran. Sekiranya murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan jika guru mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kandungan itu, tahu apa yang paling penting dan dapat menyampaikan pengetahuan itu dengan menggunakan amalan pengajaran yang berkesan, persoalan terakhir adalah sama ada guru dan murid tahu sejauh mana tahap pembelajaran yang telah berlaku. Jadi persoalan-persoalan yang kita boleh kaitkan dengan pentaksiran ini ialah adakah guru tahu semua pelajar mereka mempunyai kemampuan yang pelbagai. Tadi pun saya sudah sebut. Biasanya pelajar kita memang ada kemampuan yang pelbagai, aras yang pelbagai, tahap yang pelbagai yang kita kena ambil kira dalam PDP kita. Yang kedua, adakah pelajar tahu matlamat ataupun sasaran pembelajaran mereka di dalam kelas. Walaupun kita dalam keadaan PDPR, PDP kita ialah PDPR, kita perlu juga membuat pentaksiran kepada murid-murid kita. Yang ketiga, adakah guru menggunakan penilaian formatif secara berkesan untuk mengukur sejauh mana pelajar belajar. Ini contoh. Yang seterusnya, adakah pelajar diberi peluang untuk memberi pendapat bagi bentuk pentaksiran yang sesuai dengan mereka. Okey. Jadi untuk pentaksiran ini ada juga di dalam SKPM G2 Standard 4 dalam aspek 4.5 guru sebagai penilai. Jadi saya harap perkongsian ini bermakna untuk tuan-tuan dan juga dapat membantu tuan-tuan sebagai pemimpin pertengahan ataupun MLT di sekolah masing-masing untuk membimbing dan juga membantu ahli panitia tuan-tuan semua. Jadi sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.